Assalamualaikum. Kita jumpa lagi sekali untuk second video hari ni. Sebab apa? Ada masa-masa free ni, kita buatlah video macam biasalah. Okey. Kita tak nak panjang-panjang sangat. Sebab apa? Video tak boleh panjang sangat pun tak boleh. Kita buat sekitar 10 minit macam tu okey lah. Orang santai-santai boleh dengar. Okey. Isu dia adalah isu yang saya ada buat posting sebelum-sebelum ni, merujuk kepada pertindihan job scope satu-satu agensi jabatan kerajaan ni. Jadi mungkin kita perlu lihat balik. Saya cadangkan pandangan saya ni, saya bagi kepada kerajaan secara percuma, tak payah bayar. Tapi cuba fikirlah. Sebab apa? Semua orang pun rata-rata pun boleh fikir benda ni dan boleh melihat. Sama-sama kita, suara rakyat, melihat benda ni dan bantu kerajaan beri pandangan. Okey. Contoh kita tengok jabatan ataupun institusi polis diraja Malaysia. Saya melihat polis diraja Malaysia ni terlampau banyak beban kerja dia. Banyak pengalaman saya bila pergi ke IPD ke, pergi ke IPK ke apa ke, saya nampak polis ni banyak sangat kerja dia. Kita kalau pergi jumpa IO, dalam bilik IO ada tilam, ada bantal, ada selimut, ada tuala. Menampakkan IO ni dia kurang di rumah dan banyak di pejabat. Dan saya juga ada jumpa IO yang mana dia sampai dipanggil King of IP. Sampai ada anggota datang sembang saya, dia kata apa? Oh, IO tu bang, dia memang famous lah, King of IP. Pasal IP dia 1000 lebih tahun ni. 1000 lebih IP tahun ni. Aku cakap banyaknya IP dia. Kalau 1000 lebih, kita kira 365 hari satu tahun. Satu hari dia settlekan IP sekurang-kurangnya 4 IP. Nampak tak? Jadi beban kerja terhadap PDRM ni banyak ni aku tengok. Sedangkan kerja-kerja yang dia buat tu, kalau kita tengok, ada jabatan lain juga terlibat dengan kerja yang sama. Macam itu hari kerajaan, bila kerajaan Parti Harapan naik, saya tengok apa, tim Staff Force dibubarkan. Lepas tu kita tengok sebelum ni pun SPAT dibubarkan. Sebab apa? Pada masa tu ada JPJ, ada polis trafik dan ada SPAT pula lagi. Jadi ini menampakkan macam siapa sebenarnya yang diberi kuasa penuh untuk menjalankan tanggungjawab dalam sudut perkara-perkara yang berkaitan. Jadi saya sarankan cadangan kepada kerajaan untuk nak menjimatkan kos. Sebab apa? Gaji-gaji ni semua dibayar menggunakan wang rakyat. Jadi kita tak nak tengok lah satu-satu agensi aset dia berjuta-juta ni. Sama ada nak bagi kat polis, bagi kat polis. Kalau tak nak bagi kat polis, bagi dekat agensi yang kedua. Contoh, polis Marine. Nak bagi polis Marine ke nak bagi ke IPMM? Kalau nak bagi IPMM, biar IPMM je handle tu semua. Kan? Ini kat situ kita tengok ada IPMM, ada polis pula lagi. Jadi dua-dua agensi ni, jabatan ni, mereka ada aset masing-masing. Fungsi tugas sama ni. Polis trafik. Kita ada JPJ, Jabatan Pengangkutan Jalan kita ada. Bab-bab jalan raya, lalu lintas, biarlah JPJ handle. Nak bagi kat JPJ, nak bagi kat polis. Kalau nak bagi kat polis, bagi kat polis. Kalau nak bagi JPJ, bagi JPJ. Ini JPJ pun buat hal berkaitan dengan lalu lintas, berkaitan dengan jalan raya. Polis pun buat juga. Jadi beban kerja ni terlampau banyak kat polis. Bila satu-satu kerja, beban, kita bagi dekat satu agensi dengan banyak, nanti dia punya productivity jatuh, dia punya integrity jatuh, semua jatuh nanti. Sebab apa? Fokus tak ada, penelitian tak ada. Bayangkan satu IO dia pergi tengok 4 IP satu hari. Kat mana kesempatan dia nak buat penelitian? Kat mana kesempatan dia nak ada budi bicara? Dia main on paper je lah nanti. Kita tak nak lah. Kita tak nak lah macam tu. Kita nak dia biarlah ada budi bicara, dia ada penelitian, dia ada masa untuk duduk tengok. Jadi masing-masing kerja apa ni? Kerja kota lah. Ni semua tak seronok lah. Sebab apa? Terlampau banyak beban kerja. Kan? Dulu zaman komunis, tak apalah. Kita ada tentera, kita juga ada polis hutan, kita ada komando tentera, kita ada komando polis. Sebab pada masa tu kita perlukan anggota yang ramai.
Sekarang kita dah tak ada komini dalam hutan. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan sempadan, hutan apa semua ni, bagilah tentera. Kan? Polis dah tak payahlah. Faham tak? Boleh serap kan? Serap. Semua pun jabatan kerajaan. Serap kan masuk. Contoh, polis trafik. Serapkan dia pergi masuk JPJ. Polis Marine, serapkan dia masuk APMM. Nampak tak? Jadi kuranglah beban kerja polis ni. Jadi dia tak adalah buat kerja sampai satu peringkat nanti kita takut dia buat kerja dah tak ada budi bicara. Kan? Tangkap, buka paper, hantar court. Apa nak jadi-jadi. Aku buat kerja aku. Tak adalah istilah macam ni. Dia adalah budi bicara. Tengok, ini first case, ini case kecil, tak apa, nasihatkan dia. Lain kali jangan buat lagi macam ni. Adalah ruang-ruang yang macam tu. Kan? Ni APMM dia buat Marine. AADK, Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Polis. Dia buat kerja dadah. AADK pun buat kerja dadah tak? Jadi agensi-agensi ni dia kena ada lah IO dia, tim operasi dia, pegawai penyiasat dia, semua kena ada lah. Tim ops ni kena ada lah. Semua serah kat polis, beban lah polis. AADK kena ada dia punya escort team, pergi serbu, ambush, tangkap. Kena ada lah. Buat pembahagian kerja. Kalau dalam jabatan kerajaan tak buat pembahagian kerja, kita tengok semua kat polis. Hal IC hilang pun pergi report balai polis. Report JPN lah. Polis juga. Kan? Bab-bab pendaftaran, mati IC kad penalan, pergi JPN lah. Rujuk terus ke jabatan yang berkenaan. Hal-hal aksiden, kemalangan, nak claim insurans lah apalah semua, terus pergi JPJ. Dia ada pegawai dia ada sarjan dia ada penyiasat dia. Itu bagi kat polis juga. Beban lah polis ni. Faham tak? So ini cadangan pandangan saya. Jangan semua letak kat polis. Aku tengok semua pun ada. Bomba. Ada JPAM, ada bomba, ada polis juga. Nampak? Bomba-bomba lah, JPAM lah. Satu kan, jangan banyak. Kerja satu. Jabatan banyak. Ni bayar gaji. Ni ekonomi kita selepas PKP ni, tak berapa bagus ni tau. Kalau kerajaan dia mempunyai bajet yang cukup untuk kita, tak adalah dia suruh kita buat keluar EPF, duit kita sendiri. Jadi kita kena bantu kerajaan, jimatkan kos. So mana-mana jabatan yang ada pertindihan job scope, jadikan dia satu. Macam dulu kan kita masukkan SPAT. Sebab apa? SPAT fungsi dia apa? Sama je. Jadi masukkan. Sekarang lah masa dia. Jangan kita kata apa, semua macam polis je tahu, orang lain tak tahu buat. Jangan buat macam tu. Sebab apa? Serapkan polis tu, yang bahagian trafik ke bahagian marine, serapkan ke APMM. Yang trafik, serapkan ke JPJ. Pencen sama, gaji sama je. Jabatan kerajaan juga. Kan? Bab kongsi gelap. Kongsi gelap, gangsterism. Siapa yang buat benda ni? Dulu, selepas komunis letak senjata, kongsi gelap, komunis ni semua ni, gangsterism ni datang daripada komunis. Sebab tu dia orang ada kod-kod lah apa semua ni. Ni komunis lah dibawa. Budaya komunis ni, gangsterism ni datang daripada komunis. So siapa yang pergi buat risikan, intelijen yang pergi tengok ada tak pertubuhan semula, gerakan semula ni, siapa yang pergi tengok? Askar lah pergi tengok. Dia ada cawangan intelijen dia kan, jabatan intelijen dia. So bab gangsterism, kongsi gelap, suruh askar buat. Dia ada polis tentera, dia ada precinct dia. So kerajaan bab kongsi gelap ni serah kat tentera. Jadi tentera dia membantu pihak polis. Polis tak payah campur lagi dah bab perjudian, bab apa ni, kongsi gelap ni tak payah dah. Department ni kita boleh masukkan dah. Jadi polis dia boleh lebih fokus kepada masyarakat, ketenteraman awam. Ini hutan bagi kat dia, udara bagi kat dia, laut bagi kat dia, jalan raya bagi kat dia, semua bagi kat dia, macam dia seorang je buat semua benda. Yang lain jadi cadangan saya, bagi tanggungjawab kepada jabatan yang berkenaan. Bab immigration party, polis juga. Immigration dia tak boleh ada ke tim operasi dia, IO dia, lock up dia, tangkapan dia, tak boleh ada ke? Boleh kan? Kenapa nak ada polis pula kat sini? Itu sebab polis jadi kelang kabut, tak cukup orang lah, apalah semua, IO tidur, pejabat lah, kan? Jadi kita kesian tengok PDRM ni banyak sangat beban kerja dia. Semua pun letak kat dia. Jadi saranan saya kepada kerajaan, buat pembahagian. Bab-bab kongsi gelap,
Gangsterism, biar polis tentera buat. Dengan bahagian cawangan risikan dia ada CPK, cawangan perisikan khas, ketenteraan, MP ada, biar dia orang buat. Biar dia orang pergi detect cari ni semua ni. Sebab apa? Ini adalah gangsterism. Kan? Bab trafik, lalu lintas ni semua, biar JPJ buat. Bab marin, biar APMM buat. APMM pun ada juga orang-orang yang pandai pakar bab laut ni ada kan. Bagi APMM buat. So kerajaan dapat jimat banyak kos. Kan? Lagi apa lagi? Immigration, bab parti pendatang haram, biar immigration buat. Jangan polis tu buat. Polis pergi tangkap lepas tu bertindih-tindih ni. Kan? Polis tangkap parti, immigration tangkap parti. Kan? JPJ buat tugas-tugas melibatkan lalu lintas, jalan raya, kenderaan. Polis pun buat juga. Jadi kita memperkasakan satu-satu jabatan tu supaya dia berfungsi dengan lebih baik. Bila ada pembahagian job scope ni dibahagi-bahagikan, baru dia efektif. Sebab apa? Masing-masing fokus kepada kerja masing-masing. Faham tak ni? Jadi ini saranan saya kepada kerajaan. Kalau aku naik jadi menteri, kalau Kementerian Dalam Negeri, ni benda pertama aku buat. Aku buat pembahagian. Custom, fokus custom lah. Ini custom tangkap penyeludupan. Polis pun tangkap juga penyeludupan. Nampak? AADK patutnya dia lah buat hal-hal masalah dadah dalam negara ni, dia lah. Polis juga. Semua pun bagi kat polis. Dedah, beban kat polis. Kan? Dia pun manusia juga. Mana dia larat nak tanggung semua. Tapi dia nak menolak pun tak boleh juga. Sebab itu adalah arahan kerajaan. Jadi tak nak terima je lah kerja. Faham tak? Buat juga. Tapi sebenarnya kemampuan tu kita tengok tak boleh lah beban kat dia banyak-banyak. Faham? Nanti dia, sebab dalam tindakan mesti ada budi bicara, mesti ada pertimbangan, mesti ada penelitian. Sebab apa? Bukan main-main ni. Kita nak cas orang kat court yang boleh menyebabkan orang tu masuk penjara lah apa semua. Bukan suka-suka ni. Apabila banyak sangat, macam mana nak beri penelitian? Macam mana nak beri pertimbangan? Macam mana kita nak tengok benda tu dengan budi bicara? Tak ada. Semua lurus-lurus je. Janji selesai. Jadi ini yang kita takut. Ditakuti berlaku yang ini. Jadi buat pembahagian kerja. Kan? Jangan cakap, kalau mansuhkan, kalau kita mansuhkan polis marin, nanti bot-bot polis tu semua, anggota polis tu nak pergi mana? Serapkan dia masuk APMM. Kan? Jadikan dia satu agensi yang mengawal selia marin. Nampak? So, polis dia boleh beri fokus kepada hal-hal membabitkan masyarakat, ketenteraman awam. Kan? Tak adalah semua letak kat polis. Bagi kuasa tu macam semua bagi kuasa kat polis. Jangan buat macam tu. Ni cadangan saya ni. Kan? Fikir-fikirkanlah. Bab-bab yang berkenaan. Sebab dia bertindih agensi ni. So sama-sama kita fikirkan untuk menjimatkan wang kerajaan, kos tanggungan kerajaan. Jadi kita perlu satukan benda ni. Okay, so sama-sama kita fikirkan. Ada cadangan lebih baik, masukkan dalam komen. Kita kongsi bersama. Untuk kita nak jaga sama-sama, nak bantu kerajaan untuk negara kita move lebih maju ke depan. Sekian. Wassalam.